Kadangkala orang berada di persekitaran terbaik. Mereka dibesarkan di masjid. Mereka ada di sekitar orang yang selalu mengingati Allah. Persekitaran terbaik. Semua orang di sekitar mereka baik dan anda menganggap jika seseorang berada dalam persekitaran yang sangat baik, didikan mereka akan menjadi lebih baik. Mereka akan baik-baik saja. Sebaliknya, jika seseorang dibesarkan dalam persekitaran yang sangat buruk, maka mereka akan menjadi buruk. Tapi mari kita fikir perkara itu. Ketika Allah memutuskan bahawa Ibrahim alaihissalam akan dibimbing, dia berada di persekitaran yang paling teruk. Tiada siapa yang percaya. Semua orang di sekelilingnya melakukan syirik. Di sekeliling dia semua berhala. Ketika belia-belia muda Ashabul Kahf memutuskan untuk berpaling kepada Allah, mereka bahkan bukan Nabi. Tidak ada persekitaran yang baik di sekitar mereka. Mereka ni muda, mereka kaya, mereka dapat melakukan apa sahaja yang mereka mahukan dengan kehidupan mereka. Namun, Allah mematikan hati mereka dan mereka berpaling hanya kepada Allah. Bererti persekitaran anda tidak membuat keputusan adakah anda akan menjadi baik atau tidak. Bukan itu yang menentukannya. Sebaliknya, anda mempunyai kota Madinah. Berapa ramai orang yang mahu sekiranya Allah memberi kita peluang untuk tinggal di Madinah pada masa yang sama dengan Rasulullah SAW. Sesiapa orang yang beriman akan mahukannya. Ya, saya ingin berada di sana. Ya, saya akan melepaskan apa sahaja untuk berada di sana bersama Rasulullah SAW di kota Madinah. Namun, anda mempunyai beberapa orang munafik yang paling teruk yang pernah hidup. Tinggal di kota Madinah dekat dengan Nabi SAW. Adakah mereka tidak berada dalam persekitaran terbaik? Sudah tentu ya. Mereka ini sebenarnya bersolat di saf yang pertama di belakang Nabi Muhammad SAW sebilangan pemimpin munafikin ini. Persekitaran tidak membuat keputusan sama ada anda akan menjadi orang baik atau tidak. Atau orang jahat. Itu bukan sesuatu penentuan. Apabila Allah memutuskan untuk beri hidayah pada anda, maka faktor-faktor yang membawa kepada keburukan atau kesesatan tidak akan ada kesan pun. Sebaliknya, apabila Allah menentukan kamu menjauhkan diri dari petunjuk Allah, anda pula boleh berada dalam persekitaran yang terbaik. Ia tidak akan membuat perubahan. Oleh itu, kita mula menganggap mungkin kita dapat mengawal tingkah laku anak-anak kita atau tingkah laku sesiapa sahaja sekiranya kita mengubah persekitaran mereka sepenuhnya. Saya ingin memberi mereka persekitaran yang berbeza. Saya mahu memberi mereka persekitaran yang lebih sesuai, persekitaran terbaik. Sebenarnya, persekitaran yang menyokong seseorang ia bukan masyarakat, bukan perkampungan, bukan sekolah, bukan dunia luar. Ia adalah dunia di dalam keluarga. Itu sebenarnya yang pengaruh utama. Fikirkan perkara ini. Anda mempunyai anak ini, Yusuf alaihissalam, hanya kanak-kanak memberitahu mimpi kepada ayahnya. Dia telah melihat mimpi. Dan ayahnya menyuruhnya untuk tidak memberitahu abang-abangnya dan mendorongnya dan mengingatkannya akan Allah. Apa yang kita pelajari sebagai petunjuk dari Al-Quran adalah sejak dari usia kecil lagi, ayahnya sebenarnya memberinya beberapa pengajaran yang baik dalam hidup. Bagaimana untuk mengingati Allah. Bagaimana untuk terus mengingati Allah dalam keadaan hidup anda masa kecil. Dan jelas keluarganya bukan situasi keluarga yang baik. Abang-abangnya semua tak baik. Kita belajar sejak awal, mereka tidak seperti berada dalam persekitaran keluarga yang sangat sihat. Dan tidak lama selepas itu, dia diculik. Dia dibawa pergi dan kini menjadi hamba dalam masyarakat yang bukan beriman. Yang bermaksud tidak ada pengaruh iman langsung yang tinggal. Kemudian dalam hidupnya, dia dipenjara. Jelas penjara bukan persekitaran yang baik. Sebilangan besar kehidupan awalnya, dia menghabiskan di persekitaran yang buruk. Sebahagian besar kehidupan awalnya berada di persekitaran yang teruk. Namun, itu tidak mengawal petunjuknya. Itu tidak dapat menentukan apa yang dia akan jadi, tetapi pengaruh yang baik, peringatan yang baik dari ayahnya mempunyai kesan. Tugas kita adalah untuk saling mengingatkan dengan penuh kasih sayang. Tugas kita bukan untuk mengawal. Tugas kita bukan untuk merasa cemas dan kecewa dengan mereka yang kita sayangi apabila mereka tidak bersikap seperti kita mahu mereka berkelakuan. Ini sebenarnya bukan cara para Nabi alaihimussalatu wassalam.